Pakat-pakat chef. Dah. Cun. Cuma tak boleh tunjuk kitab lah ni. Tak boleh tunjuk kitab lah kat sini. Sampai. Haters dah masuk. Haters. Buatnya haters masuk. Nama itu haters. Haters tu yang Salam. haters tu yang kasih laku. Nama siapa? Abu. Abu. Pertama kali jumpa Kalau YouTube ni. Daripada mana? Dengkil. Masya Allah. Dengkil, Bangi. Kita dah pergi start. Kita buat revolusi. Anak-anak muda. Kenapa? Kalau tak datang malam ni tak tahu bila datang. Usaha nak datang. Masih ya? Lama nak ni start ni. InsyaAllah. Tengah live kan. Nak bawa penonton lah. Tak apa. Semua di dalam live. Boleh rujuk balik. Selamat datang kepada followers dan haters. Tanpa anda, siapalah kami? Sampai sini bang. Kita pakat-pakat tunggu sahabat-sahabat semua join. InsyaAllah kejap lagi kita mula ya. Apa dia? Apa Zat? Butlanur rujuhan biduni murajjih. Yani buku surat 81. Bahan tasalsul lah, tasalsul. Senang je. Bukan syarah ada. Ustaz, Melayu Ustaz. Bismillah. Yang baca Arab Ustaz. Sama tak? Ada dalam Telegram. Ada bising kat situ kan? Bising kat sini. Sedap je kan tulis top. Ada dua memang dia kasih. Dan pula yang Hashim tu banyak dia lepas dengan Kristian. Dia dengan Kristian tu banyak dia lepas teman. Okay, boleh nampak macam dia pun ada ujian ni. Ini kita Lepas tu lama-lama dia try. Itu meninggal 2013. Oh, Dia ujian sendiri. dia. Ha, tak tahu. Segar dan diperlukan. Hafiz. Bosku, mana bosku? Ha? Sini. Order air. Air ada belanja. Kenal sidang kalam melalui topik apa?
Melalui isu apa? Dulu sebelum PKP tu saya tengok first time yang pasal Freemason. Oh, pasal Freemason. Batin batinnya kaitannya kan. Dan itu sangkut terus lah. Ada daripada isu Freemason, ada daripada isu Seahawk, ada daripada isu ARG. Okey. Alhamdulillah lah. Katanya ada Ustaz Dr. Basit. Dr. Basit. Ya. Itu tentang New Age. Mula-mula tu. New Age. Itu mula-mula tu. Kalam satu. Betul lah. Itu pertama Dan kami pun berharap pengisian yang kami bawa ni relevan lah dengan masyarakat. Kita tak nak campak sesuatu yang masyarakat tak perlukan walaupun menarik. Kan? Boleh saja tarik perhatian orang. Tapi perlu tak masyarakat kepada topik ni? Itu penting. Okey, insya-Allah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Pertama dan utamanya kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Memohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya prefer mungkin duduk sana better. So saya boleh duduk kat sini better rather than this side and this side. So saya boleh tengok. Ya, saya boleh tengok wajah awak. Boleh? Mungkin you boleh move kat belakang sikit, boleh? Kat situ. Bukan apa, kat rumah ni kita bercakap depan handphone. Tak nampak muka orang. Ada yang off pula tu screen. Dia off suara, dia off screen. Dah aku berbual seorang kat depan handphone kan. Kalau online classes kan. So bila tengok muka ni lain aura dia. Kita dapat feedback walaupun tak cakap kan. Body language is important. Okey, pada malam ini kita mulakan dengan Abjad lah dulu Astagfirullah. Dia mau pergi jumpa lah. Allah Abjad. Dia dah buat peace tu. Tapi itu declaration of war tu. Bukan apalah kan. Saya dan ramai ustaz-ustaz lain, ada doktor-doktor, ilmuwan-ilmuwan kita kat Malaysia ni dah tengok video tu. Dan ramai yang kata itu ada isu takabur, ya. Ada masalah takabur sebenarnya. Sebab kesalahan itu jelas. Dan kesalahan itu sabit sebenarnya. Dah tak boleh nak berpusing-pusing lagi. Kalau beliau minta maaf, settle, benda ni tak ada masalah. So ni bukan isu peribadi, there's no problem. Saya tak kenal Ustaz Muhaizat pun, saya ramai tak kenal pun dia. Dan kita tak ada any personal problem pun. Tapi pengutaraan itu di depan murid-murid dibuat secara terbuka dan dipertahankan, berkali-kali diulang benda sama. Kalau dia ulang benda sama, takkan yang nak betulkan kena tegur sekali ya. Dia mengulang kebatilan berkali-kali, maka kritikan juga harus diulang, bahkan lebih banyak daripada pengulangan dia. Sudah tentu isu utama yang timbul adalah isu Wahabi lah. Tak ada benda lain lah. Silakan. Label Wahabi ni seperti yang kita tahu kan, dia dilontarkan pada asalnya kepada golongan yang dikira dan dianggap sebagai pertama sekali tidak ada disiplin ilmu. Betul tak Ustaz? Dulu orang lontar label Wahabi kepada sebuah kumpulan ataupun aliran yang melanggar disiplin ilmu, yang tidak menghormati ulama,
yang suka-suka cancel, membatalkan fatwa-fatwa para ulama muktabar. Inilah golongan yang pada awal-awalnya itu dilabel sebagai Wahabi. Tetapi kalau kita tengok hari ni, fenomena tu dah jadi benda lain pula. Wahabi ni dah jadi label kepada sesiapa saja yang mengkritik aliran arus utama. Sesiapa saja yang mengkritik akan dilontarkan Wahabi. Apa masalah dia? Masalah dia adalah pelontar label ini, mereka sendiri sudah mengambil manhaj Wahabi yang mereka kritik itu. Ini problem. Ingat apa tadi saya kata? Wahabi pada asalnya dikritik kerana apa? Mereka tidak menghormati disiplin ilmu, mereka tidak menghormati ulama, bahkan biadab. Itu gambaran umum yang difahami masyarakat. Betul salah tu kita tolak cerita lain. Masalah orang yang melabel orang lain dengan Wahabi hari ini, gunakan juga manhaj Wahabi. Tidak menghormati ulama, tidak menghormati disiplin ilmu. Betul tak? Saya ambil contoh lah. Ustaz Muhaizat sendiri, dia melontarkan label Wahabi kepada orang dalam keadaan dia tidak menghormati ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menghormati disiplin ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Betul ke tak betul ni? That's exactly what he did. Bukankah itu tidak menghormati disiplin ilmu dan biadab kepada para ulama? Dia lontar Wahabi kan? Siapa ulama kat Malaysia ni yang kritik pandangan dia? Maulana Hussein. Antaranya Maulana Hussein. Antara rujukan Ahlussunnah wal Jamaah dekat Singapura, dekat Malaysia ni. Betul. Yang dilabel sebagai Aswaja lah. Kan? Golongan-golongan Aswaja ni. Maulana Hussein ni menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Dialah yang paling layak untuk bercakap tentang isu ni. Dia kritik. So adakah Ustaz Muhaizat melabel dia sebagai Wahabi juga? Nampak tak masalah dia? Dalam keadaan mereka nak seolah-olah nak mempertahankan aliran Ahlussunnah wal Jamaah tu, mereka telah biadab kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Betul? Ini apa sebenarnya? Inilah kewahabian. Bila saya cakap kewahabian, saya tidak merujuk kepada aliran Salafiyah. Kewahabian ni yang difahami oleh golongan Aswaja kat Malaysia ni, dia ada spesifik unsur-unsur dia, mesti ada. So jangan salah faham apa yang saya sampaikan malam ini. Itu kritikan pertama saya. Tolonglah, kita jangan senang-senang melontar label ni. Tolonglah. Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar tidak bimbang dikritik, tidak takut berhujah dengan ilmu. Apa salahnya jawab dengan ilmu? Dan kalau silap kata, tak ada masalah pun. Sabukul lisan ni benda biasa. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, doktor-doktor pun tersilap cakap. Tariklah balik je. No issue pun. Ini siap bertahan dan sebagainya. Ini kebiadaban atas kebiadaban. Saya bimbang kalau tok guru macam ni, anak murid akan jadi macam mana? Penghasilan murid-murid tu akan jadi penghasilan yang macam mana? Kita tengok yang mempertahan tu, kritik ulama-ulama muktabar ni dah mula dah sebab nak mempertahankan abjad kita. So apa budaya yang disebarkan ini? Adakah ini budaya ilmu atau budaya barbarianism? Barbar ini. Barbarianism dalam ilmu. Baik. Satu perkara saya nak sentuh. Beliau ada nukil daripada kitab Al-Bahrul Ladzi Zakhar fi Syarhi Alfiyatil Athar yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Dalam video jawapan balas dia tu, Ustaz Muhaizat ada kata bahawa memang pandangan ulama yang dia terlupa nama kitab tu, dia nukil. Dia kata memang ulama hadis mengatakan bahawa apabila sesebuah hadis itu dilabel sebagai sahih ataupun dhaif dan sebagainya, mereka tidak dakwa ia sahih fi nafsil amr. Faham tak istilah fi nafsil amr? Fi nafsil amr ni adalah keadaan sesuatu di luar pengalaman manusia, di luar gapaian manusia. Contoh, cawan ini wujud fi nafsil amr. Sama ada saya sedang melihat cawan itu ataupun tidak. Sama ada saya sedang memikirkan cawan ini ataupun tidak. Dia wujud fi nafsil amr. Regardless of what I think about this cup.
Apa yang saya sangka dan saya bayangkan tentang cawan ni tak penting. Fi nafsul amr, in reality. Okay? Fi nafsul amr. So, dia kata begitu. Jadi hadis dhaif pun dikatakan dhaif bukan fi nafsul amr, tetapi pada penghakiman ataupun apa kita kata, penilaian para ulama kepada sanad hadis tersebut. Kepada sanad hadis tersebut. Dia tak quote penuh kenyataan itu. Butter musuh salah. Dia butter ni, dia potong-potong. Dekat bawah sikit saja penulis kata apa? Kecuali Bukhari dan Muslim. Kecuali hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Sedangkan dia mengkritik hadis secara umum, ilmu hadis secara pukal. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Quote tersebut, nukilan tersebut jelas-jelas kata, yes, memang ada sebahagian hadis itu tidak boleh dinilai secara fi nafsul amr kecuali Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim ini boleh kita ambil secara yakini kepada penulis kitab tersebut. Jadi nukilan itu tidak jujur ataupun ini jenayah ilmiah ini. Kalau dia lakukan dengan sengaja, jenayah ilmiah. Kalau dia lakukan tidak sengaja, itu kesilapan yang dia kena tarik balik. Tengok bila buat salah dan tak nak betulkan kesalahan, itu terpaksa buat kesalahan lain. Intahu khairul lakum. Berhentilah, itu lebih baik untuk kamu. Stop it. Apa dia? Tak dengar. Terpaksa buat macam tu. Kalau lepas ni dia nak pertahankan, tengok je lah nanti. Akan ada lagi kesalahan yang dia buat. Timpa, tutup, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak nak kritik banyak ah. Itu dua isu utama. Kita tak nak budaya biadab kepada disiplin ilmu. Maka kita jangan senang-senang lontarkan label Wahabi kepada orang. Atau apa saja label pun. Batini ke, oh ni geng makrifat ke. Kecuali kalau kita ada pembuktian dan kita lakukan atas dasar disiplin ilmu. Boleh buktikan. Kalau orang tanya, kenapa Ustaz kata dia batini? Kenapa Ustaz kata dia makrifat? You kena boleh jawab. You kena senaraikan ciri-ciri dia. Tapi kalau main lontar saja dan you tak boleh nak defend, itu adalah fitnah. Betul tak? Geng-geng yang suka melontar label Wahabi pada orang ni, itu juga adalah satu perbuatan jenayah sebenarnya. Itu adalah fitnah. Kalau salah macam mana? Betul tak? Dalam keadaan mereka bercakap tentang adab, mereka melanggar adab. Kita tak nak masyarakat kita buat benda macam ni. Okey? Ada apa-apa soalan ke? Back dulu ke sebelum kita teruskan? Nama siapa? Taufik. Daripada mana? Setiawangsa. InsyaAllah. Jadi malam ini, InsyaAllah kita akan teruskan pembacaan kitab Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah. Dan malam ni kita... Yes. Cakap pasal Wahabi tadi tu, macam mana Ustaz, pandangan Ustaz nak menjernih kembali? Sebab Wahabi ni dah jadi satu term yang macam dah official tau dalam orang belajar agama. Macam mana nak menjernih kembali? Sebab orang bila dengar Wahabi ni dia allergic. Orang yang tak tahu lah. Orang punya student dengar je, orang terus close the door lah, takkan dengar lah. Macam mana kita... Baik. Pertama sekali kita tengok sejarah dulu kepada istilah Wahabi itu sendiri. Yang menjadi isu utama adalah pembunuhan yang dilakukan di Najd pada waktu itu. Pembunuhan, peperangan yang sebahagian pihak mendakwa sebagai unjust, satu peperangan yang tidak sah, satu perbuatan menumpahkan darah umat Islam secara tidak sah kerana tuduhan syirik, kerana tuduhan menyembah kubur, menuhankan wali-wali dan sebagainya. Jadi timbul seorang manusia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengangkat senjata untuk menghapuskan fenomena itu. Of course, perbuatan itu, perbuatan membunuh sesama Islam, adalah satu perbuatan yang majoriti umat Islam menentang keras.
Saya juga tidak bersetuju dan saya juga menentang keras perkara tersebut. Kalaupun betul berlaku kejadian-kejadian penyembahan kubur, label tu kasar lah kan. Sebab kalau kita nak dakwa seseorang tu menyembah kubur, menyembah seorang wali dan sebagainya, ada banyak syarat kita kena checklist. Tak boleh nampak dia pergi ke kubur, dia sapu-sapu ataupun dia sujud. Walaupun dia sujud, okay? Kita tak boleh nak label terus dia ni murtad ataupun musyrik ataupun sembah berhala. Kita kena check dulu, tanya dia dulu apa yang dia percaya. Mungkin dia ada kesalahfahaman. So tak perlu sampai ke tahap menumpahkan darah. Tak perlu sampai ke tahap nak bunuh orang, bunuh sesama Islam. Jadi itu punca masalah dia tu. Okey. Dan of course lah, Muhammad Abdul Wahab pun ada mengkritik. Dia ada satu kenyataan tu, dia siap kata tak ada orang faham la ilaha illallah. Guru-guru aku pun tak faham la ilaha illallah. Okey. Dalam Durar As-Saniyah tu, tulisan murid dia tentang dia punya perjuangan itu, ada banyak perkara-perkara yang menjengkelkan. Tetapi usaha beliau untuk cuba membuang unsur-unsur hulu, pelampauan kepada orang-orang soleh ni, that element kita tak boleh tolak. Tapi tindakan dia, apa yang dia buat, itu yang kita tentang. So nak kritik orang yang melampau, minta kepada orang yang telah mati, teruskan kritikan. Ulama ahli sunnah pun kritik juga. Bahkan sebelum gerakan Muhammad Abdul Wahab ni, ada satu gerakan dipanggil sebagai gerakan Qadi Zadeli dekat Turki. Uthmaniyah ni, Turki Uthmaniyah. Dia orang datang sebelum gerakan Wahabi. Dia orang yang mulakan dulu. Bunuh orang yang pergi ke kubur dan meminta daripada orang di kubur dan sebagainya. Jadi orang ni kerajaan Uthmaniyah tau, bukan kerajaan Wahabi tau. Hanya selepas beberapa ratus tahun lepas tu keluar gerakan Muhammad Abdul Wahab. Jadi kalau nak kata Muhammad Abdul Wahab ini radikal, teroris, you kena kata Qadi Zadeli juga. Gerakan Qadi Zadeli di kerajaan Uthmaniyah juga melampau dan ekstrim. Ini adalah kejadian-kejadian yang berlaku sepanjang sejarah Islam yang kita kata sebagai umat Islam overstep. Okey. Jangan ulang benda ni. Sebab tu saya seboleh-bolehnya nak portray seseimbang yang boleh. Seseimbang yang boleh. Hari ini bila label Wahabi dilontarkan pula, orang tak tahu pun sejarah tu. Kan? Orang hanya tahu Wahabi ni sesiapa saja yang menentang amalan agama arus utama di Malaysia ini. Tak kira dia tentang amalan fiqah ke, amalan kepercayaan akidah ke ataupun tasawuf. Dia pukul rata. Siapa saja yang kritik mainstream, kan? Sama ada kalau bukan Wahabi liberal lah. Kalau bukan Wahabi dia liberal. Kalau dia nampak warak sikit kan, maka akan dilabel Wahabi lah. Kalau jenis yang yalah perwatakan dia liberal, dia akan label liberal lah. Tapi rata-rata akan dilabel Wahabi. Ini satu fenomena yang tidak sihat lah. Label penting ke label? Label penting. Kita tak boleh hidup tanpa label. Tengok nak beli air pun label lah. Nak masuk toilet pun label. Toilet perempuan, toilet lelaki. Betul? Kita tak boleh hidup tanpa labeling. Sebuah masyarakat tak boleh hidup tanpa labeling. Betul? Islam tu label tak? Bukan Islam, label tak? Boleh hidup tanpa label tu? Tak boleh. Masalah dia adalah pada melontar label secara gopoh dan tanpa sandaran ilmu. Betul? Itu yang jadi masalah. Kalau saya kata, dia ni penyokong gerakan LGBTQ contoh, tanpa bukti, hanya nampak dia lembut aja, dia ni gay ni start, itu salah, haram, berdosa. Betul tak? Tapi kalau kita kenal ya, kita tahu dia memperjuangkan hak sodomi, kan? Memperjuangkan hak transgender, saya terbuka di Facebook dia ke, di Twitter dia ke, dan kita kata berdasarkan itu, salah ke tak salah? Tak salah, bahkan kadang-kadang perlu. Sama juga label Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah, Salafi, Sufi, penting label-label ni. Ulama kita pun guna dalam kitab-kitab dia orang. Betul? Masalah dia adalah pelabelan secara gopoh dan secara salah dan sembrono. Itu masalah kita. So akhirnya balik kepada budaya ilmu. Betul? Nak label sesuatu, nak dakwa sesuatu mesti berdasarkan bukti. Itu je sebenarnya. As long as you have evidence, as long as your argumentation is solid, hujahan kamu kukuh, silakan. Dan kalau kamu dikritik, kamu kena dengar hujahan pihak lawan.
consider their arguments. Kalau argument dia memang mengarut, you tidak obligated to accept it. Kamu tidak ada kewajipan untuk terima. Bahkan kamu kena tolak pun sebenarnya. Tapi kalau hujahan dia kuat, berasas, consider lah. Take it in. Dan bila ada hujahan, balas balik pula. Jangan hanya kerana awak dah mengkritik, awak dah tak nak dengar jawapan balas. You kena dengar. Islam ajar kita adil, kan? I'dilu, Allah kata. Kunu qawwamina lillahi syuhada' bil qist walau ala anfusikum. Tegakkan keadilan walaupun ke atas diri kamu sendiri. Ini adalah ayat justice yang paling luar biasa ni. Adil walaupun ke atas diri kamu sendiri. Siapa kalau kita buat benda ni, insya-Allah. Insya-Allah, Jadi nak murnikan balik, first kena tahu sejarah. Dan nombor dua, nak kena balik kepada disiplin ilmu. Kalau kamu nak kata seseorang tu Wahabi, boleh. Dengan syarat kamu kena perincikan apa definisi Wahabi pada mata kamu. Hari ni lontar-lontar bila tanya Wahabi tu apa? Tak tahu. Betul tak? Cuba tengok dekat Facebook ke dekat YouTube. Wahabi. Kita tanya, Wahabi tu apa yang awak faham? Dia takkan jawab ya. Jadi bagi mereka, kamu kritik tok guru aku, kamu Wahabi. Kamu kutuk pegangan agama saya, kamu Wahabi. Saya tak nak dengar kamu betul ke salah. Takkan guru saya salah. Nampak? Takkan Ustaz Nudros betul. Padahal belajar hukum akal ni. Kan? Belajar akidah sifat 20, belajar hukum akal. Tapi benda yang tak mustahil, dia mustahilkan. Betul tak? Benda yang tak mustahil, dia mustahilkan. Okey. Baik, malam ni kita sembang berkenaan dengan atheism. Kalau kita tengok buku Syekh Said Ramadan Al-Buti ni, Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah ni, dia advance sebenarnya. Dan dia adalah buku yang kita kata bukan saja beyond its time, it's going to be relevant for a long time. Dia akan jadi relevan pada jangka waktu yang sangat panjang. Dan saya tak boleh kata bahawa hujahan Syekh Buti ni adalah originally from himself ataupun idea dia. Tapi ada ulama sebelum dia, iaitu Syekh Mustafa Sabri, yang kita kata real intellectual giant lah, yang telah mengedepankan hujahan-hujahan ini terlebih dahulu. Syekh Buti dia permudahkan, dia ambil yang baik, dia tambah hujahan dia. Itu kerja ulama kan. Ambil yang perlu, yang penting, yang baik, kemudian tambah. Kalau tak baik, kita ketepikan ataupun kita kritik. Itu cara kita membina tradisi keilmuan dalam Islam. So, pada sesi yang lepas, saya dah cerita secara umum ada 4 hujahan akli kepada kewujudan Tuhan. There are 4 rational arguments for the existence of God. Ada 4 hujahan asas kepada kewujudan Tuhan. Dan hujahan ini kita boleh guna bila berhujah dalam apa saja situasi sekalipun. Cuma bahasa tu kena jagalah. So dia bagi orang yang tak biasa dengan bahasa falsafah tu, awak kena hati-hati dengan bahasa yang awak guna. Kan? Hadithun nasa bima ya'lamun. Kan? Cakap dengan manusia ni dengan sesuatu yang mereka tahu. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Adakah kamu suka bahawa Allah dan Rasul itu didustai? Ada orang dia tolak cakap kita sebab dia tak suka istilah yang kita pakai. Dia tak faham. Ada pula dia tolak kalam kita sebab bagi dia kalam kita ni rendah sangat level dia. Betul tak? Awak kalau bercakap dengan ahli falsafah, awak guna bahasa kampung, dia akan tengok awak ni lekeh. Dan kerana itu dia akan tolak agama Islam. So, Nabi kata bercakap dengan manusia ikut level dia. Dan ini bukan benda senang. Benchmarking ni bukan senang. Khususnya bila ramai audience, kita nak check satu-satu punya kemampuan, satu-satu punya background knowledge, is nearly impossible. Sebab tu method saya cuba supaya untuk cari benchmarking moderate paling tengah. Walaupun kadang-kadang terlebih ke atas, kadang-kadang terlebih ke bawah. Tu biasalah. Kan? So, kita nak kena maintain. Sebab tu feedback penting. Feedback penting. Minggu lepas saya dapat feedback, Ustaz banyak sangat English term, banyak sangat berbual English, okey? Kali ni kita cuba tak perlu pun. Sebab apa? Sebab saya kadang-kadang berfikir dalam bahasa Inggeris. Sebab yalah, memang trend macam itu kan. Bukan kita sengaja nak lepaskan perkataan Inggeris, tidak. Kadang kata-kata dalam bahasa Inggeris tu lebih flow untuk menyampaikan idea saya, bagi saya. Tapi sebahagian orang rasa tak boleh terima. So, ini kita modify. Jadi bahasa yang digunakan oleh Syekh Buti ni, kalau kita tengok, dia adalah istilah-istilah falsafah dan istilah-istilah ilmu mantik, ilmu logik.
Tapi bukan bermakna ia tidak boleh dipermudahkan ke level yang kita kata yang paling mudah nak faham lah. Dia boleh dipermudahkan. Dan insyaAllah saya cubalah. Saya cuba untuk fahamkan. Benda ni kita boleh cerita ke anak-anak kita, kat isteri kita, dengan bahasa kita sendiri. Tak payah guna pun tasalsul ke, daur ke, kan? Tak perlu guna pun rujahan biduni murajih ke, tak payah. Guna bahasa kita. Dan boleh untuk kita pemudahkan, bahkan kepada anak umur 6 tahun, 7 tahun pun dah boleh faham idea-idea ni. Okey. Sesi yang lepas saya bercakap tentang argumen yang pertama, hujah akal yang pertama, iaitu butlanur rujahan biduni murajih. Terbatalnya dakwaan bahawa sesuatu itu terjadi tanpa sebab. Dakwaan yang mengatakan bahawa sesuatu itu boleh terjadi tanpa sebab terbatal. Faham Maksud dia merepek lah. Akal kita menolak dakwaan yang mengatakan sesuatu boleh terjadi tanpa sebab. Kalau sesuatu boleh terjadi tanpa sebab, apa dia punya kesan? Apa sahaja tak mustahil. Betul? Kalau sesuatu itu boleh terjadi tanpa sebab, maka tidak ada yang mustahil dalam dunia ni. Kalau tidak ada yang mustahil dalam dunia ni, maka tak mustahil pun Tuhan tidak ada. Nampak? Hujah akal semua roboh. Apa dia? Multiverse tu kan. Dia. Nanti kita bincang isu multiverse, okey? Kalau kata sesuatu boleh jadi tanpa sebab, dia telah merobohkan kemampuan akal manusia. Sebab itu dikatakan sebagai batu-bata asas akal kita. Awak buang unsur tu, awak dipanggil sebagai orang yang tidak waras. Itulah mukallaf. Kita belajar mukallaf kan? Orang yang akil, betul tak? Awak hanya dipertanggungjawabkan Allah bila awak akil. Apa minimum requirement dia? Apa kita kata common denominator sebagai manusia ni, yang paling asas sekali untuk melayakkan diri kita dipanggil sebagai orang yang berakal. Syarat pertama adalah awak kena terima hukum sebab musabab. Betul tak? Awak kalau jumpa kawan awak, tanya dia, kau buat apa kat sini? Entah. Macam mana kau sampai sini? Aku tiba-tiba je dekat sini. Awak akan cakap apa? Pertama sekali yang terlintas kat fikiran awak apa? Sakit ni. Betul tak? Secara automatik, betul tak? Kenapa? Sebab dia dah langgar hukum sebab musabab. Aku boleh ada di sini tanpa perlu naik kereta pun. Betul? Kau dulu tak ada kereta. Sekarang kau ada kereta pula. Aku pun tahu tiba-tiba mana datang kereta aku, besi-besi kat rumah aku tiba-tiba bercantum. Kan, getah daripada pokok getah aku dia tiba-tiba jadi tayar. Itulah jadi kereta aku. Faham Jadi siapa yang langgar hukum sebab musabab, dia hilang waras. Yang sedihnya, golongan etis hari ni, dia nak serang batu-bata asas ni. Dia nak kata bahawa ada perkara boleh berlaku tanpa sebab. Lepas tu dia siap kata kita ni gila. Orang beragama ni gila. Sebab kita percaya ada Tuhan. Kita kata, adakah di sana kegilaan yang lebih teruk daripada seseorang yang mengakwa bahawa sesuatu boleh berlaku tanpa sebab? Ada kegilaan lebih teruk daripada itu tak? Mana ada? Tak ada. Itulah kegilaan yang paling besar sebenarnya. Abracadabra. Kita tanya diorang, mana alam ni datang? Dulu tak ada, lepas tu dia just pop out of existence. Itu tak gila? Itu tak bodoh ke? Itu tak mengarut dan mundur ke belakang ke? Kau apa percaya ada Tuhan yang cipta alam? Ini zaman bila bro? Kita tanya balik, ni zaman bila bro? You percaya bahawa benda boleh berlaku tanpa sebab? Ilmu quantum physics pun masih tak menafikan hakikat itu. Walaupun ada usaha nak menggunakan quantum physics. Ni saya tak cerita panjang, jangan takut. Okay? Saya hanya, yang berminat saja boleh teruskan kajian. Dia nak gunakan satu cabang ilmu quantum physics, alam kecil Quantum physics ni berbicara berkenaan dengan alam kecil, lebih kecil daripada atom, kan? Dia kata subatomic world, yang lebih kecil daripada atom. Fizik biasa yang kita belajar ni bercakap tentang above atom punya size, betul? Subatomic particle lebih bawah. So dia nak gunakan hujah quantum physics ni untuk mengatakan bahawa di alam kuantum boleh ada sebab yang berlaku, musabab berlaku tanpa sebab. Itu dakwaan kosong saja. Awak tanya pakar-pakar quantum physicist yang serius, dia akan kata this is empty claims.
Contoh dia orang kata macam ni. Kata tak nak cerita tadi. Sikit. Pernah dengar pasal Schrödinger's cat? Schrödinger's cat, okey. Schrödinger's cat ni, ada sebahagian pihak menggunakan Schrödinger punya idea ni untuk mengatakan bahawa contradiction boleh wujud. Contradiction ni, percanggahan boleh wujud. Sesuatu itu boleh hidup dan mati dalam masa yang sama. Hidup dan mati dalam masa yang sama. Buktinya dengan isu Schrödinger's cat tu. Sedangkan kalau kita tanya quantum physicist yang beragama Islam, yang faham akidah Islam, dia akan kata Schrödinger's cat ni adalah berkenaan dengan probability dan berkenaan dengan possibility. Kalau kita letak kucing ni dekat dalam kotak dan kita tutup dan kita letak gas yang berbahaya, okey, dia dalam any moment, dalam any instant, kita boleh kata dia mungkin mati atau mungkin hidup. Betul tak? Mungkin mati ataupun mungkin hidup. Pada dataran itu, dia seolah menggabungkan dua percanggahan. Tapi hakikatnya kalau kamu buka kotak itu, boleh tak kita kata kucing ni mati dan hidup dalam masa yang sama? Tak boleh. Bila buka kotak tu, sama ada dia hidup ataupun dia mati. Ini adalah fakta yang tidak boleh dicanggah oleh apa-apa ilmu pun. Okey? So ada orang nak menggunakan, banyak lagi saya boleh kasi contoh. Tapi ini just one example. So hati-hati bila mereka bawa dakwaan-dakwaan sains ni. Awak kena tengok arguments dia. Jangan termakan dengan dia punya istilahat. Oh, ini dapatan baru dalam bidang quantum physics. Jangan senang terpedaya. Okey? Sama juga dengan double slit. Okey, tak apalah, itu saya pernah cerita di lain tempat. Baik. So, itu kita dah cerita tadi tentang kemustahilan sesuatu berlaku tanpa sebab. Mustahil. Hari ini kita cerita berkenaan dengan kemustahilan tasalsul. Tasalsul ni apa? Sebab etis ni dia akan tanya macam ni. Dia akan tanya, okey, alam ni Tuhan cipta. Siapa cipta Tuhan? Betul? Ni soalan budak-budak pun kadang-kadang akan tanya. Kalau Tuhan cipta alam ni, siapa cipta Tuhan? Betul? Saya nak jawab. Ini adalah senjata yang besar, yang penting untuk kita respon, untuk kita jawab. Membatalkan hujah tasalsul. Tasalsul itu apa? Tasalsul itu adalah dakwaan yang mengatakan bahawa alam ini terjadi sekarang ini hasil daripada rantaian sebab musabab yang tidak ada mula. Dia tidak ada mula. It has no beginning. Kalau kita cek mata rantai tu, on and on tanpa hujung. Tanpa hujung. Jadi yang cipta Tuhan siapa? Oh, Tuhan A. Yang cipta Tuhan A siapa? Tuhan B. Yang cipta Tuhan B siapa? Tuhan C. Berterusan tanpa ada mula. Itu dipanggil tasalsul. Dia panggil tasalsul. Etis moden ada yang guna? Ada. Sampai ke hari ni dia orang guna hujah ni. Sampai ke hari ini. Jadi kalau saya nak kasih satu contoh mudah untuk kita faham, katalah sebuah sukan maraton ataupun athletics, larian. Saya kata kamu hanya mula berlari apabila orang itu melepaskan tembakan. Okey? Tapi dia tidak akan lepaskan tembakan kecuali orang sebelum dia melepaskan tembakan dulu. Dan dia tidak akan lepaskan tembakan kecuali sebelum dia melepaskan tembakan pula. Cuba bayangkan kalau mata rantaian itu tidak ada permulaan, akan berlaku tak larian tu? Takkan berlaku. Larian tu takkan berlaku. Sebab apa? Sebab tak ada mula. Bila tak ada mula, macam nak jadi apa-apa? Mustahil. Sama juga alam ni dah terjadi ke? Alam ni dah ada, betul? Kalau mata rantai sebab musabab dia tu tidak ada mula, macam mana alam ni boleh dah ada dah? Itu menunjukkan ada yang menembak tanpa ada orang sebelum dia menembak. Dialah yang mula-mula menembak. Faham? Saya kasih contoh lagi.
awak takkan salam saya kecuali selepas dia salam awak. Dan awak takkan salam dia kecuali selepas dia salam awak. Okey? Dan awak takkan salam dia kecuali selepas dia salam awak. Cuba bayangkan kalau rantaian ini tidak berpermulaan, dia akan salam saya tak? Tak akan berlaku. Salam tu tak akan berlaku. Salam ini kiasan kepada kejadian alam ni. Alam ni tidak akan terjadi kalau mata rantaian itu tidak ada permulaan. So dia mesti ada permulaan yang mana dia itu sebab tetapi dia bukan musabab. Faham? Macam infinite regress. Itu dipanggil infinite regress lah. Tasalsul ni dalam bahasa Inggeris dipanggil infinite regress. Kenapa dia panggil infinite regress? Dia ada dua. Ada satu infinite regress ke belakang, satu infinite progress ke depan. Regress ni ke arah belakang. Sebab musabab ke arah belakang, punca yang tidak ada permulaan. Progress pula kejadian yang tidak ada penghujung. Infinite progress boleh berlaku tak? Ke depan, tasalsul ke depan. Boleh lah. Harus. Allah boleh je cipta. Lepas mencipta dia cipta makhluk lain. Lepas cipta hancurkan alam ni dia buat alam lain. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau nak kata infinite regress ke belakang, belakang masih ada mula. Depan tak perlu ada mula. Ke arah depan tidak perlu ada permulaan. Tapi ke arah belakang perlu ada permulaan. Sebab kalau tidak ada permulaan, tidak akan ada jadi apa-apa. Tidak ada sesuatu pun akan terjadi. Ni saya ke sebelum ni. Bismillah. Nice. So, apa lagi contoh yang Syekh Buti kasih? Apalah, saya kasih contoh saya sikit. Saya suka kasih contoh domino. Domino. Awak tengok satu domino ni bersandar kepada domino sebelum dia. Bersandar. Semua sengit. Awak yakin 100% tak bahawa pasti ada satu domino di hujung yang dia bersandar kepada tembok dan tembok itu tidak bersandar kepada apa-apa? Pasti tak? Yakin tak? Ke tak perlu ada? Ke domino tu semua sengit? Tak, mesti ada first domino yang bersandar pada tembok. Baru dah domino selepas dia boleh bersandar pada dia. Baru domino lain boleh sengit dan tak jatuh. Tapi domino pertama tu mesti berdiri sendiri. Dan dia pula tidak bersandar kepada yang sebelum dia. Dia berdiri sendiri. Qayyum yani. Qiyamuhu binafsi. Wajibul wujud. Dia wujud tanpa memerlukan sesiapa yang selain diri dia. Yang selepas dia semua memerlukan selain daripada diri dia untuk mewujudkan dia. Faham Boleh terangkan ke anak tak? Agak-agak. Ini baru makrifat Ustaz. Allah. Ini sekelumit ma'rifatullah lah. Siapa nak kata ini bukan makrifat, ini ilmu apa? Betul tak? Kalau ini bukan ma'rifatullah, ini ilmu apa? Ma'rifatullah ya ni. Cuma orang kita boleh sebut makrifat ni lebih tinggi daripada akidah. Dia sampai level zauq, rasa Tuhan tu. Rasa apa tu? Bersatu dengan Tuhan ke, rasa apa benda ke? Itu kita serah pada mereka lah. Tapi ini ma'rifatullah ya. Ini ma'rifatullah. Boleh terangkan pada anak-anak tak? Kalau anak tanya, jadi siapa cipta Tuhan? Lagi satu jawapan kita boleh tanya dia. Kalau Tuhan dicipta, dia bukan Tuhan. Makna Tuhan apa? Yang mencipta dan tidak dicipta. Betul? Kalau adik tanya siapa cipta Tuhan, maka Tuhan tu bukan Tuhan. Betul? Itu masalah definisi. Sebab kadang-kadang budak-budak dia tak perasan kan. Boleh buat dia fikir juga, oh, kalau dia dicipta, dia bukan Tuhan lah. Dia bukan Tuhan. So buat dia fikir sikit. Jadi mesti ada yang mencipta tapi tidak dicipta. Mesti bermula daripada situ. Baru yang lain semua boleh wujud. Lagi satu contoh yang Syekh kasih. Ini pun contoh yang diberikan oleh Syekh Mustafa Sabri. Awak letak nombor 000 banyak-banyak kali pun 0000000 tak akan ada nilai. Masya Allah. Salam betul kan ya? Masya Allah. Letak 00000 tak akan ada nilai kecuali awak letak nombor 1 sampai 9. Tak kira lah nombor apa. Baru jumlah tu ada nilai. Betul tak? Letaklah berbanyak kosong pun. Sebab kosong ni dia tak ada sifat qiyamuhu binafsihi. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Betul tak? Dia tidak ada nilai dengan sendirinya. Zero ni is not a number sebenarnya. Sebab tu ada tamadun dulu tak gunakan zero.
Zero ni ketiadaan. Betul tak? Lepas tu baru ada orang cipta sifir. Ada dikatakan India yang start nombor zero ni. Ulama Islam kita pakai. Ada kata ulama kita yang cipta zero ni. Sifir. Sifir tu dicipta oleh ulama kita, barulah boleh buat Arabic numerals yang kita guna hari ni. Kalau tak, kita terpaksa guna Roman numerals tu. Cuba bayangkan kalau nak buat 100 juta times 100 juta dengan Roman numerals. Mampus ya? Berapa panjang nombor tu. Tapi kerana ada ciptaan nombor kosong, mempermudahkan calculation. Kenapa kosong dicipta dalam bentuk kosong? Ini kita kongsi sikit-sikit. Sembang kan, sembang. Jangan serius sangat. Abang kerut sangat muka tu, relax lah. Kenapa kosong ditulis dengan bentuk itu? Sebab kosong tidak ada penjuru. Apa dia panggil? Angle apa? Tidak ada sudut. Sorry. Tak ada sudut. Satu ada satu sudut. Tahu tak asal penulisan nombor Arabic numerals tu? Satu ditulis begitu sebab ada satu sudut dekat atas tu. Dua ditulis begini sebab ada dua sudut. Satu, dua. Tiga ditulis tiga kerana ada tiga sudut. Satu, dua, tiga. Boleh bayang? Boleh bayang? Empat ditulis empat sebab ada empat sudut kat dalam. Satu, dua, tiga, empat. Lima ditulis lima sebab ada lima sudut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Awak kena bawa sini sikit, tengok dia ada square. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. Lepas tu tujuh. Tujuh macam mana? Ingat tak dulu orang tulis tujuh ada line kat tengah? Nampak, perasan tak? Tujuh, lepas tu ada line kat tengah. Pernah nampak tak? Sebab nak cukupkan tujuh angle tu. Faham tak? Dia macam ni. Gini. Lepas tu kat tengah ada line. Bila line kat tengah tu dah jadi 4 angle, betul tak? Dah ada 4 sudut dah. 8 kenapa 8? Sebab ada 8. 9 susah sikit. 9 awak kena lukis macam hexagon. Lepas tu kat bawah tu kena ada triangle sikit. Jadi 9. Kosong sebab kosong tidak ada penjuru. Siapa reka nombor ni? Ulama kita. Sampai hari ni nombor tu dipanggil sebagai Arabic numerals. Tahu tak? Nombor yang awak pakai kat handphone awak tu dipanggil sebagai Arabic numerals. Bukan English numerals, Arabic numerals. Subhanallah. Okay. Ilmu ni dia ada manis dia. Kan bila dapat tu tadi macam syok kan. Dia punya nikmat yang Allah kasih kan. Ramai orang bukan Islam pakai nombor ni dia tak tahu pun asal usul dia daripada mana. Umat Islam dia tak tahu. Anak-anak kita kalau ajar dia suka benda ni. Dia akan ingat. Nak ajar anak-anak nombor, ajar dengan bentuk sudut tu. Dia akan ingat, tak akan lupa insya-Allah. Ajar sekali dia akan tangkap insya-Allah. Tapi kena kenalkan dululah sudut tu apa. Lepas tu nanti pandai-pandai dia tahu lah macam mana nak buat 9 sudut, 8 sudut. Okey. Jadi kita bila letak nombor 1 ataupun 2 atau 3 atau 4 atau 5 sampai 9, barulah nombor-nombor kosong tu mula ada nilai. Itu maksud Samad. Allahus Samad. Dia yang tidak memerlukan tetapi segala-galanya memerlukan dia. Dan asal usul semua nombor adalah nombor 1. Ini kita ambil idea Ibn Arabi sikit lah. Tak apa, idea ni idea bagus, tak ada masalah. Kan? Semua nombor adalah pengulangan nombor 1 je, betul tak? Nombor 2 adalah 1 dan 1. Nombor 3 adalah 1, 1, 1. Nombor 4, 1, 1, 1, 1. Betul? Betul? Jadi nombor 1 ni kita boleh kata sebagai bersifat apa? Dia diperlukan. Kewujudan dia diperlukan. Tapi dia tidak memerlukan. Ini kiasan, faham kiasan. Jangan pusing saya punya statement. Ustaz Nur sudah rompak parti dah ni. Kembali kepada apa dia? Ustaz Nur sekarang. Kalau jadi Syekh Wajib ni saya kata, saya tak tolak semua yang Ibn Arabi cakap. Sedangkan syaitan pun kadang-kadang bercakap benar. Takkanlah kita nak tolak, kita nak kata semua dia cakap salah kan? Tak boleh. Betul, Nabi kata kan, jin setan yang ajar Abu Hurairah ayat kursi tu kan, Nabi kata apa? Sadaqaka wa huwa kadhib.
dia bercakap benar, sedangkan sifat dia adalah sifat penipu, tapi dia bercakap benar. Maksud dia penipu pun dia cakap betul-betul. So kita boleh ambil manfaat daripada setan, takkan daripada Ibn Arabi. Kita kena buang semua. Siapa buang semua, dia muta'assib. Muta'assib. Kita jangan jadi ta'assub. Suka dah tu. Geng-geng makrifat suka ni. Allahu Akbar. Okey. Apa lagi contoh yang saya kasih? Okay, dah lah, saya rasa cukup. Faham lah. Itu dipanggil tasalsul dalam bahasa Arab. Ya, tasalsul. Rantaian yang tidak berpermulaan. Ya, rantaian yang tidak ada permulaan. Tanya anak kita lah. Kan? Abah peng you hanya selepas mak peng abah. Kan? Contoh. Dan mak akan peng abah. Cuba. Bayangkan kalau tak ada mula. Abah akan peng you tak? Takkan. Dia terfikir. Macam itulah juga. InsyaAllah lepas dia besar sikit mungkin dia tak faham time tu, tak apa lah. Tapi bila dia besar dia akan boleh faham. Masukkan dulu, tanam dia dulu. Masalah dia mak ayah pun kena tak faham. Kan? Tak apa. Kita jangan takut. Ya? Fikir. Kalau tak faham, tanya, bincang. InsyaAllah boleh dapat. Ya, InsyaAllah boleh dapat. Maknanya Ustaz, infinite regress ni tasasul. Adalah konsep yang menafikan kewujudan lah. Kalau bila dia runtuh semua. Betul. Kalau infinite regression ni wujud, maka tidak ada yang akan wujud. Betul tak? Kalau tasalsul ni benar, nothing will exist. Sebab apa? Takkan ada permulaan. Bila tak ada permulaan, mana boleh ada apa-apa? Soalan tu sendiri pun dah salah. Siapa yang cipta Tuhan? Betul. Soalan tu pun dah salah. Betul lah. Macam, yalah. Kita tanya macam mana lembu terbang. Macam mana Betul. Cawan ni berilmu ke tak berilmu? Cawan ni berilmu ke tak berilmu? Dua-dua salah. Soalan tu salah. Siapa yang nak jawab dia bodoh. Berilmu tak berilmu kan? Dia kena trik dah. Padahal soalan tu sendiri dah salah dah. Ya, soalan tu sendiri dah salah. Ahli-ahli falsafah dia suka main trik-trik macam tu. So awak kena hati-hati. Saya pernah cerita sebuah cerita. Ini ada ditulis dalam sebuah kitab, saya lupa nama kitab ni. Tapi ni perdebatan antara ulama kita dengan satu aliran Hinduism dipanggil Samania. Ini awal-awal dulu. 200-300 tahun lepas Rasulullah. Ketika umat Islam baru mula kenal tamadun-tamadun lain, falsafah-falsafah lain baru mula masuk. So, dikatakan bahawa seorang Samania ni, daripada India ni, dia hantar dia punya pendebat untuk cabar khalifah kita. Aku nak cabar agama kamu. Sebab apa? Sebab orang Islam datang ke tanah India, menyebarkan Islam dengan kekerasan. Padahal agama kami lebih benar daripada agama kamu. Kami nak buktikan bahawa agama kamu salah. Tolong panggil ulama kamu paling hebat sekali dekat Baghdad. Surat ni disampaikan kepada Harun Rashid tau. Okey, dihantar oleh seorang ni lah. Dan dia, tak silap saya, yang menghantar surat tu pun dia pendebat sekali. So Harun Rashid pun panggil ulama-ulama paling hebat dekat Baghdad untuk berdebat dengan orang ni. Datanglah seorang. Dia ni orang alim, tapi bukan pakar debat. Awak kena bezakan Kena bezakan orang berilmu dengan orang yang ada kebijaksanaan bercakap dan berdebat. Ada orang dia ada ilmu, tapi bila kena serang dia akan jam. Tapi dia orang alim. So, mulalah perdebatan tersebut. Pendebat tu tanya, Tuhan kamu berkuasa atas segala sesuatu, betul? Ya, betul. Kalau begitu Tuhan kamu berkuasa untuk mencipta diri dia sendiri, betul tak? Dia boleh mencipta lagi satu diri dia, boleh tak? Boleh tak Allah mencipta lagi satu Allah? Umat Islam tak sedia dengan soalan-soalan macam tu sebab baru mula terbuka dengan tamadun lain. Baru mula terbuka dengan buku-buku falsafah. Kena soalan macam tu, jam lah. Jam. Dan memang dia tak dapat jawab. Habis malu umat Islam macam tu. Tapi Harun Rashid kata macam ni, apa? Kita akan buat second round. Aku akan bagi orang lain. So Harun Rashid panggil lah ulama-ulama
Dia kata pastikan kali ni hantar pakar debat. Hantar pakar debat. Dikatakan tak pasti betul ni. Dikatakan bahawa yang tampil ke hadapan seorang ulama Mu'tazilah. Sebab tu kita tidak boleh mengetepikan sumbangan Mu'tazilah juga. Sebab pada awal-awal tu yang mula terkehadapan mendepani falsafah Greek India adalah Mu'tazilah. Dan di kalangan mereka ada yang syahid lah. Maksud saya syahid tu dia yang terikut dia orang pula. Faham tak? Dia kalah, dia terikut. Bahkan dia dah assimilate ataupun dia ditelan banyak-banyak falsafah yang epek-epek ni, dan dia cuba nak ubah agama Islam mengikut falsafah tu. Sebahagian di kalangan. Tapi sebahagian Mu'tazilah ada jasa bila mendepani. Macam sebahagian golongan liberal hari ni lah. Ada tak golongan liberal di kalangan umat Islam yang mempertahankan Islam di universiti-universiti barat? Ada. Kita mungkin mengajar kat masjid, tapi dia dekat Johns Hopkins University contoh. Dia mungkin dekat Oxford, dia pertahankan Islam. Tapi dia ada keliberalan dia. So kita nak kena iktiraf sumbangan dia orang. Dalam keadaan kita menghentam aliran dia, kita kena adil. So dikatakan ulama Mu'tazilah yang tampil ke hadapan. Ulama Mu'tazilah yang tampil ke hadapan. Soalan yang sama ditujukan. Tuhan kamu berkuasa atas segala sesuatu, ya. Bolehkah dia mencipta lagi satu Allah, lagi satu Tuhan macam dia? Maka Syekh Mu'tazilah tu jawab senang. Aku tak payah jawab soalan kamu sebab soalan kamu salah, dia kata. Soalan kamu dah salah dah. Sebab sesuatu yang dicipta tidak boleh sama dengan sesuatu yang mencipta. Engkau pula tanya, boleh tak Tuhan mencipta sesuatu yang sama dengan diri dia? Nampak tak? Mana boleh? Soalan kau dah salah. Jam. Sami tu pula jam. Dia tak ready bahawa dia sebenarnya yang salah dengan soalan tu. Padahal benda simple. So perlu ada orang yang ada background ilmu falsafah supaya dia tahu permainan dia orang. So jangan kita kata falsafah ni karut lah, ilmu kalam ni tak perlu lah, kita hanya perlu Quran dengan sunnah. Yes, kalau you hidup dekat dengan zaman Nabi, you tak ada interaksi dengan tamadun lain, falsafah lain, you tak hidup di era globalisasi, you tak ada handphone, you tak ada internet, bismillah. You nak duduk dalam gua seorang-seorang, you don't even need philosophy. Tapi kalau you nak duduk dekat Kuala Lumpur, you nak duduk dekat Selangor, you nak ada handphone, you nak ada YouTube, you nak ada Facebook, and you do not want to hear anything about philosophy, you are putting part of your iman in jeopardy, kita kata. Awak boleh membahayakan iman awak. Sebab apa? Macam ulama tadi tu, dia tak ready sebab dia tak tahu permainan dia orang. Akhirnya bila dia kalah, so bayangkan umat Islam yang respon macam mana? Akan ada tak anak muda yang Islam yang salah rupanya? Nampak? Apa kesan dia? Buruk tak? Sebab tu apa yang berlaku dekat Speaker's Corner tu, kita hormati dan kita respect. Sebab diorang dah berjaya selamatkan banyak iman anak-anak muda dekat UK. Luar biasa. Kalau diorang tak ada, cuba bayangkan anak-anak muda nak pergi mana? Nak pergi mana? Mana dah jawapan? Nak cari mula-mula kita? Nak cari syekh-syekh kita? Berapa ramai yang boleh respon? Tengok, diorang confront directly. No holds barred, kita kata. Secara natural, secara terbuka, berhadapan. And it's real, it happens. Kalau beginilah cara hari ini, bayangkan cara dulu-dulu macam mana. That means it's real. Yang kita baca dalam kitab-kitab ni, debate para ulama secara berdepan ni semua, it's betul. Dan betapa tajamnya jawapan mereka, cepat. Panggil sebagai very witty, fast-witted, ya. Apa kita kata sebagai suratul badiha, cepat jawab. Jawapan dia cepat dan tepat dan merobohkan. Itu kekuatan besar umat Islam sebenarnya. Kita sibuk nuclear bomb, kita sibuk senjata, kita sibuk itu dan ini, tapi kita lupa antara kuasa terbesar yang boleh dimiliki oleh manusia adalah hujah yang kuat. Nuclear bomb dia boleh hancurkan negara, dia boleh bunuh orang, tapi hujah boleh mengubah hati orang. Betul? Hujah boleh membunuh kebatilan. Bom boleh membunuh manusia, yang mungkin manusia itu baik ataupun jahat, tapi hujah boleh membunuh kesalahan dan kejahilan. Mana lagi kuat? Tapi kita dekat tanah Melayu ni tak ada fokus pada penghujahan. Perasan? Perkataan hujah tu pun asing bagi masyarakat kita. Setuju ke? Ke saya yang lebih-lebih?
Saya melebih-lebih ke betul? Ini awak perasan benda sama? Hujah, debat, perbincangan, muzakarah ni masih dikira asing di kalangan masyarakat Melayu kita. Saya rasa hujah tu ada, Ustaz. Ya. Cuma dia tak sama bar. One side dia punya hujah dia like one bar. Ya. Satu lagi point dia lain-lain bar. So dia tak bertemu on the same. Mustahil umat Islam tak kenal perkataan hujah. Betul lah. Sebab apa, dalam Quran ada dah. Hujahan Nabi Ibrahim, hujahan Nabi-Nabi. Tetapi macam saudara kita kata, basic level. Kita tidak mengembangkannya. Kita hanya, oh ini hujah Nabi Ibrahim, dah selesai. Ni hujah Nabi Nuh, dah selesai. Apa kena dengan konteks kita? Aliran yang ada hari ni nak jawab macam mana? Cuba you debat dengan saya. Contoh, cuba you sangkal apa cakap Ustaz. Malu Ustaz, Astaghfirullahalazim, dah enggak hadap Ustaz, kan? Guru. Hujah juga tu bagi sebagian orang. Wahabi, menang dah. Tu nuclear bomb hari ni kan. Okay. So, Allahumma salli ala Muhammad. Hujah ada, tapi tak on par. Saya ambil contoh. Ni bukan nak bragging tapi saya dapat inspirasi nak buat video magic tu daripada kisah Nabi Ibrahim. Tengok Nabi Ibrahim buat apa? Dia dah terangkan kepada masyarakat dia banyak kali, betul tak? Berhala ni kau pergi sembah buat apa? Dia tak boleh beri manfaat kepada kau pun. Dia tak boleh buat apa pun. Sampai berdebat dah dengan ayah dia. Ayah dia sampai, kau diam. Kau tak diam, aku halang kau keluar. Nampak? Nabi Ibrahim kena macam tu dengan ayah dia sendiri. Aku rejam kau keluar daripada tempat ni. Kau diam. Kau stop it. Nabi Ibrahim pun fikir, aku nak buat apa lagi ni? Demo lah. The only way is demonstrate how stupid is your belief system. I explain to you. Kau tak nak terima, aku tunjukkan kepada kau. So apa dia buat? Dia buat demonstrasi. Dia hancurkan semua berhala, dia tinggalkan yang paling besar. Kan bila masyarakat dia balik kata, bukan aku yang pecahkan, yang paling besar ni yang pecahkan. Tak percaya, tanya dia. Itu kita kata apa? Apa yang diorang pakai kancing mata hitam tu? Bukan. Own it. Orang kata, you own it. Apa, saya lupa. Kira macam punchline lah. Kan, itu, that's a nuclear bomb. Perasan tak? That's a nuclear bomb of an argument. Aku dah explain, kau tak faham kan? Okay, aku tunjukkan kepada kau. So, saya ambil inspirasi tu. Okay, we have to show it. Jelaskan orang kata, kau ni merepek lah, kau ni tak faham makrifat lah, kau tak faham zauk lah. Okay, we proceed and we show it to you. How you going to explain this? Kan? Allahu'alam. Okay. Ada soalan lain? Ada apa-apa perkongsian? Kalau tak ada, kita lompat kepada argument. Yes. You nak say something? Argument seterusnya adalah berkenaan dengan pembatalan dakwaan daur. Daur ni apa? Ni tengok, saya dah tunjuk ni. Circular argument. Penghujahan berpusing-pusing, berputar-putar. Okey, you kata alam ni tidak dicipta oleh Tuhan. You tak kata ada infinite regression. Sorry, tasalsul. Katalah ada atheist, aku tak percaya infinite regression dan aku tak percaya Tuhan. Jadi apa yang kau percaya? Macam mana alam ni boleh ada? Alam ini mewujudkan diri dia sendiri. Dia mewujudkan diri dia sendiri. Ini hujahan berpusing. Nak faham lagi senang, kita ambil contoh yang biasa digunakan oleh siapa lagi kalau bukan geng makrifat. Okay. Contoh yang orang suka kasi apa? Buku Fususul Hikam ni, contoh adalah kitab yang benar. Kenapa? Sebab ia ditulis oleh wali Allah. Macam mana kamu tahu Ibn Arabi ni wali Allah? Sebab dia tulis Fususul Hikam. Faham? A dan B. A dan B. A wujud kerana B yang mewujudkan dia. Tapi B pula wujud kerana A yang mewujudkan dia. So mana satu yang datang dulu? Ibn Arabi ni wali, Ustaz.
Apa bukti dia wali? Sebab dia tulis Fususul Hikam tu. Dia tulis Futuhat Makkiyah. Yelah, apa bukti Futuhat dan Fususul Hikam tu betul? Yelah Ustaz, sebab Ibn Arabi wali yang tulis. Nampak tak? Dia berpusing-pusing. Nampak? Dia tak berdiri pada satu asas. Dia sepatutnya membawa hujah di luar dengan mendakwa bahawa Ibn Arabi adalah wali kerana sekian. Hujahan dia kuat, dia orang soleh, dia ada karamah, kan? Dia akhlaknya Masya Allah, Tabarakallah, dia punya ibadah Masya Allah, ilmu dia Masya Allah, benar, akidah dia Masya Allah, yang paling utama sekali akidah dia. Betul? Mana boleh you kata dia benar kerana dia tulis Fususul Hikam, dan Fususul Hikam benar sebab dia ditulis oleh Ibn Arabi? Atau sebagai orang Islam lah, apa bukti Muhammad benar? Sebab Quran kata dia benar. Apa bukti bahawa Quran itu benar? Sebab dia diturunkan pada Muhammad. Siapa yang first time dengar mungkin akan jam sekejap. Okay, kat mana ni? Tak apa. Dengar first time memang, tapi it's actually bila nanti tengah drive confirm akan dapat. Tengah drive tu, oh, now I understand. Kalau tak faham sekarang lah, tapi saya yakin awak dah dapat faham dah. Adil tak kita punya hujah macam tu? Boleh kita jawab macam tu kepada orang bukan Islam? Muhammad is a true prophet sebab Quran kata dia Nabi. Dan Quran itu benar sebab Muhammad kata Quran itu benar. Apa bukti awak jujur? Awak pula kata sebab dia kata saya jujur. Yalah, apa bukti dia pula jujur? Sebab saya kata dia jujur. Nampak tak? Dia berpusing-pusing macam tu. Boleh pakai tak dekat court? Tak boleh. Akhirnya dia kena bermula dengan seseorang yang kejujuran dia itu indisputable. Betul tak? Dia tidak perlu lagi membuktikan bahawa dia jujur. Dia tak boleh tolak-tolak, berpusing-pusing macam tu. Itu dipanggil doubt. Alam ini dia mewujudkan diri dia sendiri. Dia dah tak ada, macam ni dia wujudkan diri dia. Faham tak? How can it? So mana datang dulu? Ketiadaan dia datang dulu atau keadaan dia datang dulu? Sebab kalau dia nak cipta diri dia sendiri, dia kena ada dulu. Baru dia boleh cipta diri dia, kan dah merepek kan? Kalau dia perlu cipta diri dia, maksud dia tak ada. Tapi dia kena ada untuk dia cipta sesuatu. Nampak? Okay? Ini dipanggil circular argument. Siapa boleh kasih contoh lain? Saya takkan salam Ustaz kalau Ustaz tak salam saya. Ustaz takkan salam saya kalau saya tak salam Ustaz. Boleh juga. Takkan salam. Takkan salam. Ataupun lagi satu contoh. Ini contoh Syekh Buti kasih. Awak tak boleh masuk kuliah economics kecuali dia kasih kuliah tarbiyah. Tapi nak jelaskan tarbiyah susah. Awak takkan dapat masuk kuliah ataupun faculty economics kecuali awak dah pernah kerja kat bank. Dan awak tak akan boleh kerja kat bank kecuali awak dah masuk kuliah economics. Aduh, mana? So, macam mana? Okay. Itu dipanggil circular argument. Circular argument ni terbatal. It's nonsensical, illogical. You can throw it in the dustbin. Tapi ada etis yang buat argument macam tu. Tu yang pelik tu. Dia kata dia bijak dan sebagainya. Tak. Sebenarnya hujah etis ni, kalau kata hujah etis tu bijak, maka tidak ada kebijakan dalam dunia. There's nothing intelligent. If that is intelligent, then nothing is intelligent. Okay? Okay. Itu Butlanud Daur. Okay, tadi saya ada tulis nota sikit. Saya nak cerita pasal satu benda ni dipanggil entropi. Salam. Sedap air dia ni, dia letak madu. Bismillah. Lagi boleh minta. Dekat sikit, jauh sangat. Boleh dengar ke? Saya prefer dekat situ, boleh ke? Saya minta, boleh? Sebab kalau tak, saya kena, dia punya radius tu besar sikit. Tak apa, terpulang. No problem. Okay.
Soalan yang baik-baik tak? Cek kat phone Nana. Cek saja. Buka lah, kita punya live. Ya. Tak boleh kita. Tak kerja lah. Tak akan kerja lah. Dan tak akan berpengalaman. Kan? Dua-dua tak akan jadi. Okey. Bagus. Sahabat kita tanya. Tadi kita bincang isu tasalsul kan. Infinite regression. Infinite tu tidak berpenghujung. Regression tu pergi ke belakang. Regress. Ya? Regress. Tasalsul. Ada pihak yang mendakwa bahawa kita tidak perlu kepada sebab untuk mencipta alam ini. Sebab apa? Sebab alam ni tak pernah tak ada. Maka ia tidak perlu diadakan sebab dia tak pernah tak ada. So you tak perlu sebab untuk cipta alam ni sebab alam ni tidak pernah tidak ada. Faham So dia orang dakwa the question about God is redundant. Buang masa je cerita pasal Tuhan ni. Sebab apa? Alam ni tidak pernah tak ada. Sesuatu yang tidak pernah tak ada tidak perlu dikeluarkan daripada ketiadaan kepada ada. Tak perlu. So tak perlu sebab, dia orang kata. Argument dia orang balik. Ini dipanggil konsep alam qadim. Oh, okey, insya-Allah. Allah permudahkan urusan, insya-Allah. Terima kasih datang. Syafahullah. Umur berapa? Umur berapa nak? Umur berapa? 6 bulan. Allahu Akbar. Kena balik sekarang bro. Okey. Mini call lepas sudah tak minat water ni pula. Risau. Terima kasih datang Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itu yang dikatakan sebagai qadim, alam qadim. Qadim maksud dia apa? Yang tidak didahului oleh ketiadaan. Dia tidak pernah tak ada. Qadim ni tidak pernah tak ada. Jadi kalau tak pernah tak ada, tak perlu diwujudkan lah. Okey. Di sini datang hujahan balas yang dipanggil sebagai the second law of thermodynamics. Ataupun kita kata the law of entropy. Entropi. Pernah dengar tak entropi? Pernah dengar rasanya tapi lupa mungkin isi dia apa. Law of entropy. Entropi ni apa cerita dia? Mudah aja cerita dia. Entropi ni mengatakan bahawa setiap perkara, setiap yang berlaku dalam dunia ini dia akan berakhir kepada disorder. Siapa nak beli tisu ke? Nak bantu? Contoh, ais yang ada, kalau dibiarkan, dia akan melt. Sesuatu yang teratur, kalau dibiarkan, dia akan jadi tak teratur. Tempat ni je contoh. Kita biarkan, setahun akan jadi disorganized. Kan? Akan jadi kotor, akan jadi berabuk dan sebagainya. Semua perkara sedang menuju ke arah, kalau bahasa mudahnya, ke arah kehancuran. Itu dipanggil entropi. Ini adalah satu law. Bila dia sebut the law of entropy or the second law of thermodynamics, dia kira dah macam qat'iyat dalam sains. Qat'iyat ni perkara yang definitif. Bersifat macam gravity lah. Wujudnya gravity ni, boleh ke kita dispute lagi? Boleh ke kita, saya nak debate wujud gravity tak ada? Mungkin awak nak tukar nama, mungkin awak nak tukar definisi, itu cerita lain. Tapi adanya satu kuasa yang menarik objek yang berjirim ke arah bumi, wujud. Okay? You nak define benda lain, tu cerita lain. So, itu yang dikatakan sebagai law of entropy. Kalau semua perkara menuju ke arah kehancuran dan kebinasaan, dan kalau alam ini tidak ada permulaan, dah lama alam ni hancur sebenarnya. Cuba fikirkan. Kalau alam ini tidak ada permulaan, dah lama alam ni hancur. Kalau ikut the law of entropy. Kita ambil contoh matahari je. Katalah matahari ni tak pernah tak ada. Tapi bila kita kaji matahari hari ni, dia punya kuasa tu
is slowly dying off. Slowly. Dan matahari kita ni satu hari akan jadi apa? Panggil sebagai the black dwarf or something. Semua matahari dalam alam ini akan terhapus. Tapi dia tak akan hilang, dia akan jadi black dwarf. Dia akan jadi dia malap, dia akan jadi malap sangat. Semua sun di alam ini akan menuju ke arah itu. So kalaulah universe ini tidak ada permulaan, kenapa dia masih ada hari ni? Kenapa ia masih ada hari ni? Ia menunjukkan bahawa dia ada permulaan. Menunjukkan bahawa ia ada permulaan. Ini hujahan kita guna entropi. Ya. Scientific. Dalam scientific argument tu dah ada philosophical argument sebenarnya. Sesuatu yang menuju ke arah kehancuran mesti ada permulaan. Walaupun dia ada argument lain saya tak bawa tu, sebab dia tak direct. Correlation dia tidak direct sebenarnya, tidak secara langsung. Dan lagi satu hujah kita boleh bawa adalah hujah Big Bang lah kan. Hujah Big Bang, bahawa time and space pun ada permulaan. Sekarang ni saya nak bawa hujah yang mengatakan bahawa ada satu konsep ni qidam naui dia panggil. Ini saya perkenalkan sikit. Qidam naui ni apa? Ada seorang scholar, seorang ilmuwan mendakwa bahawa alam ini semua selain Allah ada permulaan. Tetapi perbuatan mencipta tu, Tuhan punya perbuatan mencipta tu tak ada permulaan. Ni bukan senang ni. Siapa yang terus faham ni memang saya tak percaya lah. Saya pun dengar first time tak terus faham. Semua selain Allah ada permulaan. Tetapi perbuatan Allah dalam mencipta tidak ada permulaan. Allah sudah mencipta sejak azali. Tidak ada satu waktu pun di mana Allah tidak mencipta dan tidak menzahirkan sifat-sifat dia. Maksud dia apa? Sentiasa ada makhluk bersama dengan Allah. Dan makhluk itu ada permulaan. Tapi perbuatan Allah mencipta tu tidak ada permulaan. Dia memang confusing sikit. Jadi panggil qidam naui. Dia punya jenis tu jenis yang tidak ada permulaan, tetapi secara spesifik ada permulaan. Ginilah saya kasih contoh. Alam ini sekarang ni ada permulaan, betul? Tapi sebelum alam kita ni ada alam lain yang Tuhan dah cipta. Dan sebelum alam tu ada alam lain. Ada alam lain, 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 ada alam lain yang tidak ada hujung permulaan cerita dia. Tetapi alam itu sendiri ada permulaan. Okey, tak apa. Saya perkenalkan dia sebab tak ada salah pun. Kalau tak faham tak ada masalah. Tak wajib pun nak percaya benda ni. Tapi ini kritikan kami lah, Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kami kata ini hujah yang menyanggah Al-Quran dan Sunnah secara jelas. Okay? Kita tak payah bawa hujah falsafah dulu. Sebab Nabi kata apa? Kana Allah wa lam yakun syai' ma'ahu. Ini hujah simple lah. Kita tak masuk hujah falsafah. Ada hujah falsafah, ada hujah kalam. Tapi Nabi kata jelas-jelas bahawa Allah wujud dahulu dalam keadaan tidak ada sesuatu pun yang wujud bersama dengan Allah, ataupun sebelum Allah, ataupun bersama dengan Allah. Dia ada lafaz yang berbeza-beza. Kana Allah wa lam yakun syai' ma'ahu aw qablahu aw ghairahu. Ada riwayat-riwayat lain. Faham Tuhan ada dalam keadaan tidak ada sesuatu pun yang wujud sebelum dia, atau bersama dia, atau selain dia. Waktu tu tak ada selain Allah. Allah saja yang ada. Jadi kalau kita berpegang kepada hadis tersebut, konsep qidam naui ini tidak boleh berdiri. Sebab tu ilmuwan tersebut dia mengkritik hadis itu. Sedangkan hadis itu sudah sampai satu tahap kita boleh kata hadis mutawatir itu sebenarnya. Dari segi maknawi, dari segi makna dia adalah hadis mutawatir. Walaupun mungkin dari segi sanad tak sampai tahap tawatur, tetapi dari segi makna dia, you tak boleh tolak. Dari segi keabsahan, the veracity of that hadis. So macam mana boleh bawa konsep qidam naui? Ada sebab kenapa dia bawa konsep qidam naui. Di sini bukan tempatnya untuk kita cerita. Dia ada perbahasan sangat besar
sangat panjang berkaitan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya berhenti dekat situ dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ada soalan ke tentang daur tadi tu, secular argument? Ke ada soalan tentang benda lain ke? Ustaz, telur dulu ke ayam dulu? Nah, orang tanya tadi. Saya kiaskan dengan Nabi Adam lah. Nabi Adam ada dulu, baru berlaku kita kata persenyawaan, kan? Baru keluar bayi. So saya percaya ayam ada dulu lah. Ayam ada dulu, baru dia orang mating, baru keluar telur lah. Maksud dia ada ayam yang bersifat Adam dan Hawa. Ada lembu yang bersifat Adam dan Hawa. Ini pandangan je. Saya tak ada evidence pun nak buktikan benda tu. Ni spekulasi dah, okey? Spekulasi. Jangan pergi pegang pula. Kecuali kalau awak berpegang pada teori evolusi lah. Maka yang bermula dengan first simple organism. Lepas tu dia membiak-biak, jadilah spesies-spesies yang lain. Okey. Tak ada soalan-soalan best-best lain ke? Ustaz? Tak ada soalan-soalan best lain ke? Banyak sangat mengarut tu. Minta tukar daun kat belakang tu jadi duit tuan. That's a nice one, Abang. Ustaz Rahmat. Okey, kalau tidak ada soalan kita sambung sikit lah ya. Kita habiskan malam ni isu 4 argument tu. So, saya baca sikit lah apa yang Syekh Buti kata. Wal anu tabayyana laka anna al-qawla bihuduthil alami tafratan biduni ay illah thuru fiha batil. Siapa yang mendakwa bahawa alam ni wujud secara tiba-tiba sahaja tanpa ada sebab, maka itu dakwaan yang batil. Li'annahu yastalzimu fardiyata badahiyatal butlani wa hiya ar-rujhan biduni murajjih. Ini kita dah jelas tadilah. Siapa yang kata alam ni wujud tanpa ada sebab, maka dia dah membawa satu argumen yang terbatal lah ya. Sebab dia melazimkan berlakunya sesuatu tanpa ada punca, tanpa ada rujahan. Ni saya pernah jelaskan dulu. I don't wish to repeat it again. Dia ada isu berkaitan dengan mungkin ya. Perkara yang mungkin tu boleh ada dan boleh tak ada. Maksud dia ada dua possibility. Rujahan ni maksud dia salah satu terpilih. Daripada tak ada dia diadakan. Maka mesti ada punca, mesti ada sebab. Hari ni sungai ni mengalir daripada kanan ke kiri. Besok pagi bangun tiba-tiba dia kiri ke kanan. Datuk kata, biasa je ni Ustaz, hari-hari sungai saya macam ni Ustaz. Dia bukan masalah sungai tapi masalah orang tu. Kan? Okey. Wa tabayyana anna al-qawla bi kaunihi qadiman batilun li'annahu yastalzimu tasalsul al-mumkinat ila ma la nihayah wa tasalsul batil bil badaha aidan. Ni samalah isu tasalsul tadi. Okey. So apa yang tinggal kalau apa kita kata wujudnya musabab tanpa sebab itu mustahil. Kalau tasalsul itu mustahil, dan kalau hujah berpusing-pusing itu mustahil, maka yang tinggal hanya satu kemungkinan lain. Apa yang tinggal? Alam ini dicipta oleh pencipta yang bersifat wajibul wujud. Wujud dia tidak memerlukan wujud benda lain. Dia wujud dengan sendirinya. It must begin with that. Itu saja kemungkinan yang ada. Okey. وقد ظهر وجود الله عز وجل بالدليل اليقيني القائم على برهان التلازم المرتكز على الاستقراء التام. Ini kita bagi yang ingat sesi-sesi kita dahulu, isu istiqra, isu dalil luzum kan, luzum bermakna luzum membayyin bermakna al-am bermakna al-akhas. Ini kena ingat baliklah. Okey, sebab ketiga-tiga hujahan yang dibawa oleh Syekh tadi tu
Dia bukan bersifat kias. Dia bukan bersifat sebab musabab. Saya tahu ramai yang lost kat sini sebab awak tak ikut sesi-sesi sebelum ni. Dia hanya bersifat talazum. Awak dengar bunyi siren bomba, awak tahu ada orang sakit, ada emergency. Awak dengar siren polis, awak tahu ada kejadian jenayah. Okey. Tapi kalau awak nampak asap, awak tahu ada api. Hubungan asap dengan api, hubungan sebab dan musabab. Okey. Saya tak bercakap tentang habuk Ada orang confuse tak? Boleh je hari ni dia orang spray habuk, spray apa? Macam extinguisher tu. Itu bukan asap bro, kan? Itu powder. Tapi kalau asap mesti ada api. Asap mesti ada api. Electricity pun api juga, kan? Satu jenis api. So api dengan asap hubungan dia hubungan sebab musabab. Kalau tak ada api tak boleh ada asap. Okey. Tapi hubungan siren bomba dengan orang sakit, dia bukan hubungan sebab musabab. Siren tidak menyebabkan orang sakit. Faham? Siren bomba tidak menyebabkan orang tu sakit. Tapi dia sentiasa datang bersama. Most of the time. Bila ada orang sakit dalam ambulans, akan ada siren ambulans. Tapi siren ambulans tu tidak menyebabkan orang tu sakit. Tapi hubungan api dengan asap ni adalah hubungan sebab dengan musabab. Api ni pasti akan menyebabkan asap. Okay, itu beza dia. Hubungan talazum, hubungan keselarian, kebersamaan dengan hubungan sebab musabab. Okey. Ini ada kegunaan dia juga pada kehidupan harian kita. Tapi jarang diutarakan. Dia built in dalam otak kita sebenarnya. Cuma nak jelaskan tu kadang-kadang tidak perlu. Sebab hari-hari kita pakai. Undang-undang akal ni kita pakai hari-hari. Kemudian qanunul aliyah. Kemudian Syekh membawa satu hujah lain yang bersifat sebab musabab. Iaitu hujah yang mengatakan bahawa alam ini designed. Ini dipanggil sebagai the design argument. Dalam istilah perdebatan atheism dengan agama hari ini, dipanggil hujah ni dipanggil the argument from design. Bila-bila mana kamu melihat design, mesti ada designer. Ada kata dalilul itqan, ada kata dalilul inayah. Ada kata dia ada nama-nama lain lah. Ada kata dalil apa, kita kata al-ittisaq wal intizam. Intizamul alam. Dalil daripada nizam, keteraturan. Bila ada keteraturan, mesti ada pengatur. Betul ke? Fine tuning. Yes. Boleh juga dipanggil fine tuning. Fine tuning arguments. Fine tuning arguments. Nanti saya akan jelaskan isu fine tuning. So, apa tadi? Apa kita cerita tadi? Betul ke? Sesuatu yang teratur mesti ada pengatur? Mesti ke? Di sini golongan etis timbulkan isu juga. Dia kata boleh ada keteraturan yang tidak ada pengatur. Contoh, awak campak dadu 100 kali, mesti akan keluar pattern. Akan ada pattern. Okeylah, jangan kata 100, sejuta kali awak campak dadu secara rawak, random. Setiap jawapan tu awak jot down. Kalau masukkan dalam komputer, komputer pasti akan detect, akan ada pattern tertentu. Nombor 3 ni, dia ada berulang setiap kali 3 kali langkah ada nombor 3. 3 kali langkah ada nombor 3. 3 kali langkah ada nombor 3. Nampak? So dia kata, walaupun secara rawak, boleh menghasilkan some form of keteraturan. So dia kata, kerawakan boleh menghasilkan keteraturan. Tak semestinya pengatur wujud untuk menghasilkan keteraturan. Macam nak jawab? Okey. Itu dataran tinggi sikit. Itu kita bawa later. Apa makna rawak? Apa makna random, kan? Betul ke lontaran dadu itu bersifat rawak? Lontaran dadu bersifat rawak tak? Kenapa ia dipanggil rawak?
Ini perbahasan dalam, dah masuk falsafah dia ni. Tapi argument ni dia orang bawa. Golongan etis bawa argument ni. Dia kata, see, that's a random throw, but it can produce some form of pattern. Okay. Beza pattern dengan function nanti kita cerita. Beza corak dengan fungsi. Corak adalah persepsi manusia. Dia is not real. Tapi fungsi is real. Boleh tak kerawakan menghasilkan fungsi? Tak boleh. Kerawakan boleh menghasilkan pattern daripada persepsi manusia. Ada orang ni, dia tengok tembok tu pun dia nampak benda juga. Betul tak? Dia tengok awan pun dia kata, ada nama Nabi Muhammad tu. Kan? Itu apa? Dia nampak pattern, perceived pattern. Perceived pattern. Yang kadang-kadang tak ada pun, orang lain tak nampak pun. So dia wujud dalam minda saja, dia tak wujud di luar. Dia impression. Campak cat dekat tembok. Orang yang kreatif sangat, dia nampak macam-macam. Oi, muka hantu tu Ustaz. Oi, ni tengkorak ni Ustaz. Oi, ini dinosaur Ustaz. Orang biasa tengok tak ada benda pun. Okay, so itu pattern. Kena bezakan Kena bezakan pattern dengan function. So, diorang kata campak dadu banyak kali boleh keluar pattern. You see, katalah kita terima hujahan tu. Katalah kita terima. For argument sake je. Okay, I accept your argument. Soalan saya adalah, adakah lontaran itu bersifat rawak atau bukan rawak? Lontaran dadu. Okay, sekarang saya nak campak phone saya ni. Saya nak dia betul-betul jatuh ke atas buku ni. Itu rawak ke bukan rawak? Bukan rawak. Sebab saya mengawal speed lontaran saya, velocity, kelajuan dan kekuatan lontaran saya. Saya kawal dan saya aim betul-betul dekat atas buku ni. Kenapa awak kata lontaran phone saya ni bukan rawak, tetapi bila saya campak dadu, awak kata rawak? Apa beza dia? What's the difference? Perbezaan dia, lontaran dadu adalah mekanisme dia sangat halus, saya tak boleh kawal. It's beyond my power to control. Kecuali kalau saya campak macam tu lah. Tapi kalau saya lontar secara biasa, saya tak boleh predict berapa banyak kali dadu ni akan berpusing. Dia akan jatuh pada titik yang mana, tip yang mana yang akan kena meja ni dulu. Betul tak? I cannot kita kata predict secara halus. Sebab tu dipanggil sebagai rawak. Dia di luar gapaian kita. Saya campak dadu ni kuat-kuat kat tembok, dia terpantul. Ada siapa boleh predict tak nombor berapa? Dengan sains, dengan kira-kira, boleh predict tak? Nearly impossible. Tapi kalau tangan robot yang campak, boleh predict tak jawapan dia? Awak tahu ke mana dia campak, dengan kelajuan macam mana, dan awak boleh predict tip mana yang jatuh dulu ke lantai, berapa kuat dia jatuh, dan material dadu tersebut, dia kayu ke, dia batu ke, dia besi ke, awak boleh agak dia terpantul macam mana, dia berapa kali dia akan berpusing lepas tu. Kalau guna tangan robot, boleh mungkin, kita boleh predict. Tapi guna tangan manusia, sehalus itu kita tak akan mampu. Sebab tu dia panggil rawak, random. Sebab it's beyond our comprehension, beyond our capability to control the variables, kita kata. Untuk mengawal variables ni. Okay, jangan tunggu, kejap lagi kita selesai, kita buka santai-santai sikit. Kan? I cannot control the variables. Ini, I can control the variables. Saya boleh kawal. Maka ini tidak dipanggil sebagai rawak. So, hujah kita adalah, sebenarnya lontaran dadu pun bukan rawak hakikatnya. Dia hanya tidak dapat digapai oleh indera manusia. Kalau boleh, kalau dicampak oleh tangan robot, dia bukan jadi rawak lagi. Awak dah boleh ramal dah nombor apa akan keluar. So it's not random anymore. Sebab apa? Okay, we speak about that later. Rumusan dia itulah sebenarnya. So bila kita campak,
dadu ni, ada tak undang-undang yang mengawal dia? Gravity, jirim, mass, kan? Macam-macam lagi lah. Ada angin ke tak ada angin kat tempat ni, daripada arah bertentangan. Kalau ada ribut, saya campak ke sana, of course ada gangguan lah. Betul tak? So ada undang-undang yang mengawal lontaran dadu itu. Dia bukan rawak. Kalau rawak totally, maksud dia tidak ada undang-undang langsung yang mengawal dia. Ada ke hakikat dalam alam ni yang macam tu? Tak ada. Sebab tu sahabat kita kata nothing is random sebenarnya. Hakikatnya, kalau kita ikut istilah random sebenar-benar tu, randomness tak wujud. Randomness hakikatnya tidak wujud. Dia hanya wujud pada impression manusia. Tapi fi nafsil amr, dia tak wujud. Balik kepada kawan kita sebut tadi, true randomness ni ada ke tidak? Tak ada. Sebagai orang beriman, of course lah, there's nothing yang betul-betul truly random. Sebab kita percaya dalam Quran, Allah kata setiap helaian daun jatuh Allah tahu. Betul? Bila Allah tahu, maksud dia it is part of Allah's plan. Adakah berlaku perkara dalam alam ini yang di luar perancangan Tuhan? Tak ada. Every single atom is in its rightful place. Siapa pernah dengar pasal the butterfly effect? Pernah dengar? The butterfly effect ni satu teori yang mengatakan alam ini sepadu sebenarnya. Awak tarik satu helai je, semua benda akan berubah. Dia macam kain yang benang dia tu berkait dengan semua. Awak tarik satu je, awak ubah semua. So didakwa, dikatakan apa kita kata, kibasan kepak butterfly di satu bahagian dunia boleh menyebabkan puting beliung di satu bahagian dunia lain. Dan memang betul, kumpulan libasan kepak tu dia dikumpulkan, dia boleh menyebabkan puting beliung. Kalau saya salah, betulkan saya. Mungkin saya faham secara zahiri kan, secara literal, tapi yang saya faham begitulah. So dia nak katakan bahawa sebenarnya tak ada benda kecil dalam alam ni. Tidak ada perkara kecil dalam alam ni. Saya ambil contoh sejarah sikit. Kenal Cleopatra? Cleopatra ni cantik. Sebab dia berlaku peperangan besar antara dua empire. Sebab apa? Sebab dia cantik. Dan kecantikan ni, macam mana kita tengok orang ni cantik? Dia very detail tau sebenarnya. Kurang 1 inci, 1 inci tu besar sangat lah, 0.005 cm saja, hidung tu panjang sikit je, kecantikan tu akan hilang mungkin 50%. Hidung Cleopatra tu dikatakan cantik. Cuba bayangkan kalau Allah panjangkan sikit atau Allah pendekkan sikit saja, mungkin tak berlaku peperangan tu. Nampak tak? So the nose of Cleopatra is not a small matter. The length of the nose is not a small matter. It causes a war. Dia menyebabkan peperangan. So ada benda kecil tak sebenarnya? Ya, ini ma'rifatullah. Kalau kita faham hakikat sebenar, tak ada small matter sebenarnya. Secara hakikat, nothing is small. Tempat duduk letak cawan ini pun sebenarnya sudah ada dalam ilmu Allah. Dan Allah izinkan dia berlaku begitu sebab dia ada plan. Kalau dia tak nak, tak akan berlaku macam tu. He wanted it and he knows about it. Allah tahu. Subhanallah. Apa lagi nak cakap selepas benda tu? Macam yang ada contoh yang orang bagi tu infinite monkey theorem tu. Yang dia letakkan monyet dalam satu tahi dengan komputer, typewriter, boleh tak hasilkan karya sastra? Kat Sidang Kalam kita ada satu video khas tentang infinite monkey theorem tu, atau dipanggil sebagai monkey, the monkey with the typewriter.
Dia orang kata kalau kita serahkan, kalau kita bagi sekumpulan monyet satu typewriter ataupun 3-4 typewriter, tak tahulah berapa, awak kasih infinite time, maksud dia waktu yang tidak ada penghujung. Satu hari nanti akan terhasil a complex work, tak kira apalah, satu hasil kerja yang bersifat kompleks. Mungkin Quran, mungkin Shakespeare punya sajak syair, mungkin pantun Melayu akan keluar. Kalau kita kasih monyet-monyet ni waktu yang tidak ada penghujung, dia tekam macam nak gila lah, atau dia dudukkan dia berakkan ke, dia buat apa ke, akan terhasil. Dia orang dah buat eksperimen ni sebenarnya, tapi of course lah tak boleh infinite lah. Tak silap saya dalam sebulan 2 dia letak berapa ekor monyet kat dalam sangkar, lepas tu dia orang letak typewriter. Apa hasil dia agak-agak? Ni MIT tau yang buat, Massachusetts Institute of Technology. Ni antara Ivy League, University Ivy League dekat Amerika. Dia actually do it. Ni satu bagusnya tamadun barat ni, dia buat, dia verify. Kita buat, kita cuba. Kita tak ada sikap tu lagi, sedangkan itu sikap orang Islam sebenarnya. Let's test it, let's prove it if it's true. Dan diorang jujur mengeluarkan hasil dia. Sebab banyak kat MIT tu atheist. Kalau diorang tak jujur, diorang akan simpan dia punya findings, tapi tak, diorang keluarkan. Finding dia apa? Sepatah haram pun tak keluar. Sorry. Sepatah haram perkataan pun tak timbul. Semua gibberish. Diorang kasih sebulan lebih tu, kalau tak silap saya, monyet-monyet tu tekan, ada sampai berakkan dekat atas typewriter tu. Dan bila diorang check hasil dia, diorang check dengan komputer, tak ada sepatah pun perkataan yang terhasil. Sedangkan perkataan yang paling pendek dalam bahasa Inggeris apa? Saya nak type, kena ada 3 kali space, A, space. Betul? Itu paling pendek lah. Space, A, space. Kan? Itu pun tak ada. Itu pun tidak ada. Kalau kita kasih infinite time, katalah terhasil satu perkataan, eat, E-A-T contoh. Itu baru satu perkataan. Nak buat satu sentence yang make sense, 2 perkataan bergabung pun bukan satu yang random. Betul tak? It, eats. Contoh, eat. I-T-E-A-T. Eat. Ataupun itu salah lah. It eats patutnya. Betul tak? It eats. Itu pun saya rasa kalau kasih monyet-monyet ni bertahun pun tak akan terkeluar. Lepas tu Syekh Mustafa Sabri menambah hujahan tu. Dia kata apa tau? Kalau diizinkan monyet-monyet ni buat attempt berkali-kali, lepas tu ditangkap perkataan-perkataan ini dan dibina satu kenyataan, maka itu bukan lagi rawak. Sebab ada pihak yang mengambil perkataan-perkataan ini dan mengaturnya selepas itu. Jadi bukan rawak lah. So it's not random anymore. Sebab ada yang mengatur, ada yang ambil, ada yang pilih, ada yang baca. Kan? Ni perkataan ni. Kita ambil, kita keluarkan. Eat. Oh, ini pula him. Oh, ini pula banana. Keluar. Eat him banana. Siapa yang nak atur? Manusia juga yang atur. Akal juga yang atur. Nampak tak? Jadi kerawakan tak akan boleh hasilkan apa-apa. Keteraturan. Yang menghasilkan keteraturan adalah akal jua, pengatur jua, yang boleh menghasilkan keteraturan. Jadi satu hujah kita mudah. Kita kata, okey, kalau you kata keteraturan, keteraturan boleh terhasil melalui kerawakan ataupun ketidakaturan, buktikan pada kami. Buktikan dalam makmal. Buktikan dalam makmal bahawa sesuatu yang tidak teratur menghasilkan fungsi yang teratur. Dia orang tak akan boleh buat. Sampai ke hari ini tak ada eksperimen yang boleh. Sebab apa? Mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Sebab yang akan buat eksperimen tu pun siapa? Manusia yang berakal. Sebab tu dia nak buat sesuatu yang betul-betul random, mustahil. Sebab yang nak buat random tu adalah makhluk yang berakal.
So akhirnya randomness itu pun dicipta oleh sesuatu yang berakal. So asas adalah akal. Clear? Cukup kot, berat ni. Ada magic kat sekali. Baru kan? Nak tunjuk magic. So itu dipanggil sebagai fine tuning argument ataupun design argument. Nanti insya-Allah sesi yang akan datang kita kasih contoh-contoh lah. Itu secara teori ya, secara hujah. Bila kita berbicara isu-isu macam ni, kita akan rasa minda umat Islam ni minda international. Kita tak berbicara isu kampung. Kita tak berbicara hanya isu bangsa Melayu Islam. Tidak. Ini isu dunia ni. Ini isu international. Ini isu concerns every single human beings on earth. Kewujudan Tuhan ataupun tak wujud Tuhan. Isu sains. Betul tak? Isu matematik yang kita timbul tadi. Isu falsafah. Kita belum masuk isu etika, akhlak dan sebagainya. Ini baru isu-isu kewujudan Tuhan ni. Bila umat kita biasa berbicara isu-isu macam ni, dia punya keyakinan diri akan meningkat tau. Kita akan rasa, oh ini rupanya yang korang bahas sekarang kat korang di universiti punya. Dekat MIT. Aku boleh faham. Dan aku boleh refute. Aku boleh sangkal. Apa rasa? Tak adalah rasa bodoh sangat kan? Tak ada rasa ketinggalan sangat orang kita ni. Sebab tu Islam ni mengantarabangsakan orang Islam. Sebab kita ni adalah umat antarabangsa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat li al-malayuwiyyin. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia seluruhnya. So mesti antarabangsa lah, mesti international lah. Kalau tak boleh jawab balik, paling tidak pun faham. Paling tidak pun faham. Tak kira siapa anda. Anda engineer, anda banker, anda jual burger, anda tukang sapu sampah, it doesn't matter. Allah tak pandang semua tu. Berapa banyak orang yang sapu sampah lebih bijak daripada orang yang kerja bidang economics. Betul? Allah tengok pada hati dan ilmu seseorang, apa yang dia buat dengan ilmu dia. So, itu tujuan kami di sidang kalam sebahagiannya. Allah. Panglima Kerambit sudah sampai. Amerikano boleh? Line clear. Ustaz Hanif, line clear. Alhamdulillah kami jaga SOP kat sini Semua duduk jaga-jaga. Ini dapat sangat, jaga sikit. Tujuan kami dekat sidang kalam kami ialah orang semua komplain umat Islam mundur dan sebagainya. Bagi kami punca dia bermula daripada keberagamaan orang Melayu Islam. Bila kita sebut tentang ialah kemajuan orang Melayu Islam, punca kemunduran kita bermula dari kemunduran kita memahami agama kita sendiri. Sebab tu agama kita macam tak berjaya memajukan kita. Yes, ada some form of kemajuan here and there, tapi sebagai sebuah tamadun kita belum jadi yang membanggakan lah. Betul tak? Setuju kan semua kan? Sedangkan agama Islam datang kena kepada mana-mana bangsa, dia jadikan bangsa paling hebat. Betul tak? Agama Islam kena ke orang Arab jadi tamadun hebat. Islam kena ke orang Turki, tamadun Uthmaniyah. Islam kena ke India, Mughal Empire dan sebagainya. Mengawal India tu. Orang Islam minoriti dekat India tu. Awak tahu tak? Tapi umat Islam mengawal India pada waktu tu. Hindu semua dekat bawah kita. Bawah Mughal Empire. Ini bukan merendah-rendahkan agama Hindu dan sebagainya. Tidak. Tapi saya nak tekankan dekat sini bahawa subhanallah. Agama Islam bila sampai dengan betul, saya tak kata agama Islam sampai dengan salah kepada orang Melayu. Tidak. Bukan itu maksud saya. Tapi ada kekurangan pada kefahaman kita. Islam berjaya membuatkan Melayu menjadi lebih bertamadun. Ya, kita ada